Assalamualaikum. Nama saya Wan Ahmad Amjad bin Wan Abdul Aziz daripada LG 243 Group 1C. Dan grup member saya adalah Amisha Meliana dan Nur Syafiqah. Dan grup kami hari ini, untuk video ini akan membentangkan tentang isu banjir di Malaysia. Okey, banjir merupakan satu isu serius di Malaysia yang kerap berlaku terutamanya pada musim monsun. Musim monsun di negara kita biasanya daripada September hingga hujung tahun. Dan kebiasaannya banjir ni berlaku kebanyakannya lah banjir berlaku di kawasan pantai timur negara kita seperti Kelantan apa tu. Okey, dan untuk bahagian saya ini saya akan membentangkan tentang penyataan masalah, maksudnya punca-punca banjir di kampung-kampung apa tu, dan juga cadangan penyelesaian. Okey, antara penyataan masalah isu banjir di Malaysia adalah sifat rakyat yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, penjawat awam ataupun kerajaan yang tidak melakukan tugas. Okey, untuk bahagian kerajaan tidak melakukan tugas itu, contoh saya ambil daripada personal experience saya, iaitu di Tanah Merah, Kelantan, tempat saya lahir. Di Tanah Merah, longkang-longkang besar di kawasan perumahan, even dekat bandar ataupun suburban, suburb area, kerajaan JKR dan majlis daerah almost never tolong bersihkan. Bila macam kawasan kampung ni, penduduk selalu buang sampah JKR dan majlis daerah tak, walaupun mereka tahu sebab sampah ni longkang tersumbat, mereka tak pernah ambil tindakan. So keputusannya sama ada akan tersumbat dan banjir ataupun penduduk akan bersihkan sendiri. Tapi kebanyakan kampung di Tanah Merah ni penduduk tak bersihkan sendiri. Ada je yang penduduk yang bersihkan sendiri, tapi especially dekat perkampungan pedalaman, mereka tak kisah. Dan tibanya masa banjir, mereka pun tiba-tiba kisah. Okey, lepas tu bila saya pergi di Banteng, Selangor, di rumah abang saya, setiap kali saya pergi singgah di rumah abang saya tu, selalu tengok kaki tangan kerajaan majlis daerah Banteng selalu bersihkan longkang-longkang. Setiap kali saya drive around the area, every time memang tak miss, selalu ada lori besar dan pekerja-pekerja tolong korek longkang, bersihkan. Dekat Tanah Merah, setahu saya memang tak pernah nampak ataupun very rare. Okey, seterusnya kita tengok sifat rakyat yang tidak bertanggungjawab pula. Itulah the source of this problem. Memang rakyat tu sendirilah. Rakyat tu sendiri yang tidak mahu membersihkan longkang di kawasan mereka. Macam walaupun majlis daerah adalah membuatkan inisiatif macam this particular area jangan letak sampah, tapi beberapa penduduk masyarakat di kampung-kampung ni, di depan banner tu sendiri mereka buang sampah. Saya pun tak faham. So itulah, penduduk masyarakat di Tanah Merah ni perlu membaiki perangai mereka. So kita bergerak kepada cadangan penyelesaian. Okey, untuk pihak berkuasa, boleh mengadakan kempen alam sekitar yang untuk mengajar penduduk kampung-kampung tu, mendidik mereka untuk cara menjaga alam sekitar dengan baik, memupuk sikap menyayangi alam sekitar, dan bila mereka lakukan itu, sifat berlaku di antara masyarakat akan dipupuk. Okey,
penyelesaian dia, kerajaan, orang atasan dalam kerajaan tu perlulah menekankan kaki tangan mereka untuk selalu cek kawasan-kawasan penduduk, untuk maintain longkang-longkang kebersihan, mengambil tindakan. Sebab yang tak bertanggungjawab ni, mereka tahu kawasan tu kotor apa, mereka tak menolong pun, tak mengambil inisiatif pun. So orang atasan kena menekankan kaki tangan mereka untuk selalu cek kawasan-kawasan penduduk ni bersih ke tak. Kalau tak, tolonglah bersihkan, sebab duit cukai dah bayar. So seperti kita tengok di Banting lah, mereka selalu tolong bersihkan. Jadi itu sahaja untuk bahagian saya yang tak masalah dan cadangan penyelesaian. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Syaril Niza dan sekarang saya akan membentangkan faktor-faktor isu permasalahan banjir di Malaysia. Jadi, faktor yang pertama ialah peningkatan air sungai. Jadi, peningkatan air sungai merupakan faktor-faktor yang berasal daripada alam sendiri, iaitu kerana hujan yang berterusan. Jadi, ia selalunya berlaku pada hujung tahun di negeri-negeri pantai timur, iaitu negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu, yang diakibatkan daripada fenomena La Nina. La Nina ialah satu fenomena yang berlawanan dengan fenomena El Nino yang bermaksud banjir besar. Jadi, pada waktu ini sungai-sungai akan berada di paras waspada atau bahaya, yang menyebabkan air sungai melimpah keluar hingga menyebabkan penduduk di sekitarnya terkandas. Jadi, sebagai contoh, dapat dilihat air sungai di Gua Musang melimpah akibat hujan lebat yang berterusan menyebabkan penduduk tidak dapat menggunakan jalan raya. Jadi, faktor kedua ialah sistem perparitan yang tidak cekap. Jadi, di Malaysia, parit dan longkang yang dibina terlalu kecil dan cetek serta sering tersumbat. Jadi, selain itu, sikap tidak bertanggungjawab masyarakat Malaysia sendiri, khususnya mereka yang tinggal di kawasan perumahan, menyebabkan sistem perparitan tersumbat dan gagal berfungsi. Jadi, halangan fizikal di dalam kawasan aliran air seperti parit boleh memperlahankan atau menyebabkan aliran air, dan sekatan air tersebutlah yang menyebabkan banjir berlaku. Jadi, faktor yang ketiga dan yang terakhir ialah proses pembandaran yang tidak terkawal. Jadi, faktor ini dapat dilihat di sekitar bandar Kuala Lumpur oleh kerana berlakunya pembinaan bangunan di merata-rata tempat, dan terdapat juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan sebagai tapak bangunan, dan banyak tanah lapang disimen untuk aktiviti perdagangan, riadah dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan air tidak diserap oleh bumi. Dan selain itu juga pembinaan bandar memerlukan penebangan hutan, dan penebangan hutan seperti khususnya di kawasan tadahan air telah menyebabkan berlakunya banjir. Jadi hutan merupakan satu peranan yang amat penting dalam mengawal aliran air di permukaan bumi kita. Jadi kebanyakan hutan tropika seperti yang terdapat di Malaysia adalah kawasan tadahan air. Jadi sebagai contoh, kawasan tadahan hujan di Ulu Muda telah banyak pokok ditebang. Jadi ini bermakna apabila hujan lebat melanda, banyak kandungan air ditadah atau diperangkap di permukaan pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan lain yang bertumbuhan di hutan. Jadi jika tiada hutan atau apa-apa tumbuhan untuk menadah air hujan akan terus jatuh ke darat, dan ini boleh menyebabkan terjadinya banjir. Jadi, bagi usaha penyelesaian yang telah diselesaikan bagi menangani masalah banjir ini ialah, pertama, kerajaan telah mewartakan hutan tadahan air. Jadi, kerajaan negeri Pahang telah mewartakan hutan di daerah Maran dan Kuantan sebagai hutan tadahan air. Jadi, apa kesannya pengewartaan ini?
Penguartaan bermakna tiada lagi aktiviti penebangan atau aktiviti pengubahhasilan hutan boleh dilakukan dalam kawasan tersebut. Dan usaha yang kedua ialah kerajaan juga telah mewujudkan agensi pengurusan bencana negara yang juga dikenali sebagai NADMA, singkatan daripada National Disaster Management Agency. Ianya diwujudkan pada tahun 2015, rentetan peristiwa banjir monsun pada tahun 2014. Jadi, NADMA diwujudkan supaya pelaksanaan bencana negara dapat diurus dengan lebih cekap dan juga meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana. NADMA juga mengurus pasukan mencari dan menyelamat khas SMART yang dahulu berada di bawah pengurusan Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amisha Meliana binti Mama Amin, nombor pelajar 2023836542 dari kumpulan LG18 CPU 552. Untuk tugasan 2, kumpulan saya telah memilih tajuk kejadian banjir kilat dan saya akan menerangkan kesan banjir kilat di Malaysia. Jadi kejadian banjir merupakan fenomena alam semula jadi yang membawa kepada tragedi dan kebiasaannya berlaku dalam keadaan yang luar jangka. Kesan banjir yang paling buruk adalah kehilangan nyawa insan atau individu yang disayangi. Kesan ini mungkin terjadi akibat daripada lemas sewaktu meredahi banjir dalam usaha menyelamatkan diri atau disebabkan putus bekalan makanan dan bekalan air bersih. Bagaimana sekiranya air naik dan tidak surut-surut? Bukan saja boleh membunuh manusia, bahkan banjir boleh melenyapkan negara. Dari segi kehilangan harta benda, banjir boleh menyebabkan mangsa kehilangan barang-barang kepunyaan mereka akibat dibawa arus. Selain itu, perkakas rumah yang ditenggelami air menyebabkan ianya rosak dan sudah tidak boleh digunakan lagi. Kerosakan harta sudah membayangkan kesannya kepada ekonomi manusia. Sekurang-kurangnya, mereka memerlukan belanja untuk mengembalikan keadaan kepada sedia kala. Bank dan premis perniagaan semuanya mengalami kerugian teruk. Bukan sahaja kerana kerosakan harta benda, bahkan kerana aktiviti perniagaan yang terhenti. Syarikat yang menyertai bursa saham akan terjejas dan menyebabkan pelabur merasa tidak selamat dan mula mengalihkan modal kepada negara-negara lain sebagai alternatif. Selain itu, banjir juga menyebabkan kesihatan penduduk terjejas. Penyakit seperti cirit berit, demam kepialu, denggi, hepatitis A dan kudis buta menjadi ancaman akibat daripada bahana banjir yang menjejaskan kebersihan makanan, minuman dan persekitaran. Bakteria yang tersebar melalui air mengancam keselamatan kerana penularan yang susah untuk terkawal. Bahkan kesesakan di pusat-pusat pemindahan. Mangsa banjir turut memudahkan penularan sebarang penyakit berjangkit. Terima kasih.